Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan perbentangan untuk kaedah bahan pembelajaran dalam subjek EDUP 2112 iaitu Teknologi dan Media Pengajaran. Saya adalah Nur Fatin Nadira binti Ismail daripada kelas PJ2 PDPP Ambilan Oktober 2022. Pertama sekali, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya akan menerangkan maksud model Ashworth. Model Ashworth adalah Analyze Learners, State Objective, Select Method, Media and Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation, Evaluate and Revise. Berikut adalah model-model atau pecahan bagi model Ashworth yang digunakan dalam metod pembelajaran ini yang akan dibentangkan dengan lebih lanjut pada slide yang berikut. Jadi, apa itu model Ashworth? Sebagai pengenalan, model reka bentuk pengajaran yang boleh digunakan untuk merancang pengguna media secara sistematik. Model Ashworth dapat membantu guru merancang pengajaran yang dapat memanfaatkan penggunaan media. Model Ashworth juga memberi fokus kepada perancangan pengajaran pembelajaran berasaskan media dalam bilik darjah. Jadi, tajuk yang telah saya pilih untuk model Ashworth adalah Penyakit Berjangkit Tahun 5. Baiklah, elemen pertama yang akan saya terangkan adalah Analyze Learners yang bermaksud menganalisis pelajar. Melalui pembentangan ini, saya akan mengajar pada murid tahun 5 maju yang terdiri daripada 30 orang murid, 15 perempuan dan 15 orang lelaki yang berumur 11 tahun. Jadi, murid ini dipilih daripada kelas pertama dari keempat kelas bagi tahun 5. Dan pengalaman sedia ada yang telah dilihat oleh murid ini adalah murid pernah menonton iklan berkaitan penyakit berjangkit yang sedang menular di televisyen. Seterusnya adalah State Learning Objective yang bermaksud nyatakan objektif pembelajaran. Jadi, ini antara objektif yang telah digunakan oleh saya semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Dari segi kognitif, sekurang-kurangnya 25 daripada 30 orang murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya simptom penyakit demam campak, rubella, cacak air dan beguk dengan betul. Dan yang kedua, objektif yang boleh saya lihat adalah sekurang-kurangnya 25 daripada 30 orang murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 cara pencegahan penyakit demam campak, rubella, cacak air dan beguk dengan betul. Dan dari segi efektif pula, murid dapat bekerjasama menghasilkan peta minda mengenai simptom dan cara mencegah demam campak, rubella, cacak air dan beguk. Seterusnya adalah Select Method, Media dan Material. Memilih kaedah, media dan bahan. Kaedahnya adalah yang bersesuaian dengan aktiviti PDP. Contohnya, soal jawab, perbincangan, aktiviti kumpulan dan latihan, bercerita dan berlakon. Pemilihan kaedah. Guru memilih strategi berpusatkan bahan atau video, pemilihan media dan bahan yang digunakan. Set induksi ialah yang saya gunakan adalah persembahan multimedia seperti tayangan video berkaitan dengan simptom-simptom penyakit berjangkit sebagai set induksi. Kriteria yang perlu diambil kira sebelum memilih kaedah adalah pengetahuan terdahulu murid-murid dan menggalakkan pemikiran murid-murid terhadap pengetahuan mengenai penyakit berjangkit, mewujudkan motivasi, memupuk nilai dan sikap yang positif. Di sini saya sertakan contoh aktiviti yang menggunakan pelbagai kaedah dalam
PDP. Sasaran murid yang saya gunakan adalah murid tahun 5 iaitu 5 maju dan tajuknya adalah penyakit berjangkit. Yang pertama, sebelum saya memulakan PDP saya akan membuat pencarian kuis soal jawab mengenai penyakit berjangkit. Dan seterusnya, saya akan membuat tayangan video dan penerangan mengenai penyakit berjangkit iaitu dengan memberi huraian apa itu penyakit berjangkit dan cara pencegahannya kepada murid-murid. Di sini, murid-murid dapat lebih memahami mengenai penyakit berjangkit. Seterusnya, teknik perbincangan kumpulan. Murid dibahagikan mengikut kumpulan dan diberikan perbincangan mengenai cara pencegahan setiap penyakit tersebut iaitu penyakit demam campak, rubella, cacar air dan berguk. Dan yang keempat, murid memain peranan dalam sesi perbentangan untuk lebih memahami kepada murid-murid lain mengenai perbincangan mereka mengenai penyakit berjangkit. Seterusnya, latihan pengukuhan diberikan kepada murid-murid bagi meningkatkan penguasaan murid-murid mengenai penyakit berjangkit. Baiklah, model assurance seterusnya adalah utilize media dan materials, penggunaan media dan bahan. Yang pertama, mengkaji bahan sumber sebelum digunakan seperti video yang digunakan dalam set induksi perlu dipratonton dahulu supaya bahan yang dipilih bersesuaian dengan tahap kebolehan dan peringkat umur murid. Seterusnya, lembaran kerja dan soalan yang akan diberikan adalah sumber yang perlu dikaji. Sebelum digunakan dalam proses PMP, soalan haruslah jelas dan mudah difahami serta melibatkan pelbagai arah soalan. Dan yang ketiga, penyediaan persekitarannya sesuai untuk pembelajaran. Contohnya, tayangan video perlulah ditayangkan dengan jelas di bahagian hadapan kelas supaya semua murid dapat melihat tayangan video dengan jelas. Yang keempat, penyediaan semua bahan untuk sesi PMP perlu disediakan lebih awal bagi memastikan bahan yang diperlukan adalah sesuai dan dapat mencapai objektif pembelajaran. Dan yang terakhir adalah cara penyampaian idea melalui video haruslah jelas dan mudah difahami. Sebagai contoh, masa yang digunakan untuk mempersembah video haruslah sesuai. Elakkan mengambil masa yang terlalu panjang bagi mengelakkan murid berasa bosan. Model assurance seterusnya adalah require learner participation, melibatkan pelajar dalam proses pembelajaran, iaitu dengan membuat perbincangan mengenai simptom dan cara pencegahan penyakit berjangkit. Dan murid diberikan masa dan tajuk untuk mencari maklumat dari pelbagai sumber, tak kira daripada buku teks, internet, laman internet, mengikut bersesuaian. Murid akan berbincang hasil dapatan mereka mengenai tajuk penyakit berjangkit di hadapan kelas untuk berkongsi hasil dapatan mereka. Perbezaan penyakit berjangkit di setiap kumpulan dijadikan topik perbincangan dalam kumpulan kecil atau kumpulan besar. Selepas perbincangan, wakil kumpulan membincangkan kaitan penyakit berjangkit dan menjaga kebersihan diri. Di sini saya sediakan penyediaan bahan sumber yang sesuai dapat membantu dan meningkatkan penglibatan murid melalui poster, laman sesawang di Google ataupun di YouTube. Model issue yang terakhir adalah evaluate atau review. Nilai serta semak semula penggunaan media dan pengajaran pembelajaran, iaitu guru dapat menilai prestasi murid melalui kaedah soal jawab dan semasa sesi perbincangan berlangsung.
Murid menunjukkan sikap dan nilai yang positif dalam kumpulan. Guru menilai cara pembentangan murid. Guru menilai dan menyemak lembaran kerja yang diberikan. Sebagai kesimpulan, model Azure adalah model pembangunan reka bentuk interaksional yang boleh digunakan dalam pembangunan bahan pembelajaran dalam bentuk multimedia. Maka di sini berakhirlah pembentangan saya mengenai model Azure. Sekian, terima kasih.